Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam video saya kali ini, vlog saya lah. Topik saya kali ini adalah mengenai panduan menulis skrip. Tapi kali ini saya tak adalah cakap macam mana nak menulis skrip, cuma saya nak bagi tahu, saya nak memberi tips macam mana untuk menjadi seorang penulis skrip untuk drama TV di Malaysia. Maksudnya untuk penyiaran TV di Malaysia lah. Okey, saya nak bagi tahu peluang untuk menjadi penulis skrip ni sebenarnya sangat meluas ya dekat Malaysia ni. Cuma mungkin ramai tak tahu macam mana nak mencari peluang itu. Kalau ikutkan penerbit TV di Malaysia ni, pengarah ke apa semua, mereka ni memang sentiasa mencari penulis-penulis skrip yang baru, yang berbakat. Okey, sebelum saya nak bagi tips, sekiranya anda ni orang cakap memang anda rasa anda tu memang seorang yang berbakat dalam menulis dan ada minat nak menulis, mesti ada minat dan ada bakat, bukan kerana nak menjadi popular jadi penulis skrip ni. Bukan popular sangat pun, kita ni di belakang tabir kan. Jadi sebelum anda nak cuba nak menjadi seorang penulis skrip tu, persiapkan diri anda. Maksud saya buat persiapan diri ini adalah persiapkan diri dengan ilmu menulis skrip itu. Okey, anda kena tahu format, macam mana nak menulis skrip, macam mana nak buat proposal, macam mana nak buat treatment dan cara nak timing skrip tersebut. Dan plus anda juga kena ada kemahiran dan bakat untuk buat presentation. Maksud saya pitching skrip tersebut, macam mana nak bercerita. Orang cakap nak bentangkan cerita anda tu dalam masa 10 minit. 8 minit sekarang. Makin pendek masa ni kan. Jadi untuk mempersiapkan diri, kalau anda tu memang daripada orang cakap pelajar-pelajar daripada jurusan perfilman, penulisan skrip tu, memang mungkin tak ada masalah lah tentang standard format satu dunia ni, macam mana nak tulis skrip. Sebab kadang-kadang saya pernah juga lah nampak dapat skrip ni, format dia lain macam, yang memang bukan standard yang kita gunakan. Sebab dia ada sebabnya kenapa dia ada format yang standard tu. Sebab kita dah macam ada macam mana senang nak timing, macam mana senang nak letak description untuk cerita tu, macam mana nak senang dia nak letak dialog. Kita bukan macam suka-suka hati je boleh tulis ikut imaginasi kita. Bagusnya ada imaginasi tu, tapi anda kena tahu juga secara teknikalnya macam mana nak menulis skrip. Dia bagusnya kalau anda dah ada bakat, orang kata dah ada kemahiran untuk menulis tu, cuma yang anda perlu tahu secara teknikal ni macam mana nak buat format skrip itu. Okey, untuk belajar tu, bagi mereka yang bukan dalam bidang penulisan ni, yang bukan orang kata bukan daripada orang cakap pendidikan pesara promo dalam bidang penulisan ini, mana nak cari kelas-kelas penulisan skrip ni? Untuk saya bagi tahu secara mudahnya, pergi saja kelas yang dianjurkan oleh Finas. Orang cakap dalam setahun tu 2-3 kali mereka anjurkan kelas penulisan skrip. Kenapa saya cadangkan Finas? Sebab apa? Finas selalunya memilih orang yang menjadi tenaga pengajar untuk penulisan skrip ni, mereka yang memang sudah terbukti ada karyanya. Okey, berbanding dengan yang orang kata bukan daripada Finas ni, tak semua, ada sesetengah, tak semua bagi saya, yang mereka mengambil tenaga pengajar yang bukan di kalangan orang yang ada karya, orang cakap karya yang dah ditayang di TV ataupun karya yang sudah ditayang di sinema. Mereka ambil macam orang cuma yang sekadar tahu format tapi tak ada pengalaman. Sebab apa? Bila orang dah ada pengalaman ni, dia tahu rencahnya macam mana kita nak tulis skrip ni mengikut orang cakap asam garam situasi di Malaysia ni. Jadi saya cadangkan rajin-rajinlah tengok website Finas. Sebab Finas ni memang sentiasa ada bengkel-bengkel latihan untuk seni kreatif ini. Okey. Dan apabila anda masuk kelas-kelas ini, secara tak langsung anda akan berkenalan dengan penulis-penulis yang lain. Kita ni kena orang cakap build up contact lah. Build up contact macam mana kalau nak masuk mana-mana kerja pun, mana-mana bidang pun, kita kena ada contact. Okey, selepas itu, selepas anda dah ada ilmu penulisan skrip tu, anda dah tahu dah macam mana nak buat, barulah anda cuba masuk line ini. Okey, ini beberapa tips yang saya boleh bagi macam mana nak masuk, orang cakap nak masuk line jadi penulis penyiaran TV ni. Saya tak buat cara ni, tapi saya tanya rakan penulis yang lain lah. Sebab apa? Saya ni memang dalam bidang ni, saya sebagai editor. Jadi bila editor ni, kita dah dalam production, kita memang dah kenal lah semua dah kenal lah producer, dah memang senang lah cara nak mengantarnya. Okey, ini saya bagi tips pada mereka yang orang kata bukan dalam bidang ni, yang memang tak ada kontak langsung orang dalam penyiaran ni. Okey, yang pertama,
anda setiap kali di rumah tu rajin-rajin dah menonton drama-drama Melayu ataupun tak kisahlah drama Malaysia dekat TV di Malaysia ni. Tapi cadangan saya janganlah fokus pada stesen yang popular je, sebab biasanya stesen popular ni maksud saya slot drama yang popular, bukan stesen popular, slot drama yang popular ni biasanya syarikat yang dah besar. Syarikat yang dah besar ni kebanyakannya mereka ni memang dah ada klik, orang kata dah ada kumpulan penulis skrip yang hebat-hebat yang mereka pegang. Okey, bila anda tengok drama-drama kat TV tu, selalunya janganlah skip bahagian ending credit tu. Cubalah tengok siapa penerbitnya, siapa pengarah dan syarikat produksi. Daripada situ dah dapat nama penerbit, nama pengarah, syarikat produksi tu, Google lah mereka, semualah cari. Sekarang ni zaman dah maju, semua di hujung jari. Macam contoh, kalau anda dah jumpa dia punya nama penerbit, carilah dia punya Instagram ke, Facebook ke, add ke, follow ke, jangan malu. Bila dah follow dah apa semua tu, cubalah DM mereka, perkenalkan diri, macam tu, kenalkan diri, anda minat nak menulis, lepas tu belum ada hasil tapi adalah contoh penulisan yang anda pernah buat. Sebaik-baiknya kalau kata anda nak menulis drama TV tu, buatlah satu contoh, orang cakap sinopsis cerita yang anda dah buat, sebab sekurang-kurangnya kita boleh tengok macam mana gaya penulisan anda, okey ke tak okey. Okey, lepas tu boleh juga ada tanya, boleh ke nak Google production tempatan ni? Boleh, tak ada masalah, Google je production tempatan ni. Tapi cari yang aktif lah, janganlah cari production yang orang cakap bukan untuk yang tak aktif lagi. Bila dah Google tu, hantarlah email pada mereka, perkenalkan diri apa semua kan, ataupun lagi dah advance, nak hantar je cerita apa semua ni. Tapi nasihat saya, jangan hantar cerita dululah, cubalah memperkenalkan diri apa semua. Apabila orang tu dah membalas anda punya email ke, message ke, barulah anda cuba approach mereka dengan cadangan cerita anda. Tapi selalunya kalau ikutkan syarikat produksi ni, kalau anda follow diorang punya Instagram ke, diorang punya Facebook ke, mereka akan umumkan tau. Ada satu masa tu mereka akan umumkan mereka perlukan proposal. Sebab penerbit ni akan sentiasa bila masuk je musim nak pitching cerita tu, mereka akan sentiasa mencari penulis, mencari bakat-bakat baru dalam bidang penulisan ini. Okey. Dan yang tips seterusnya, jangan lupa juga berbaik-baiklah dengan penulis skrip yang lain. Maksud walaupun penulis skrip ni sama, tapi jangan anggap mereka bersaing. Sebab kadang-kadang kita sesama penulis ni semua membantu antara satu sama lain. Macam contohnya, bila dah tiba musim nak pitching tu, penerbit ni akan cari semua penulis. Macam saya pun, penerbit akan cari saya, akan minta, okey Nana, kalau ada cerita, kalau ada proposal tolong bagi. Kadang saya pun tak menantangan, saya pun bukan ada semua. Tapi untuk untuk mencukupkan permintaan produser ni, saya terpaksalah cari rakan-rakan penulis lain. Kata kalau ada, okey kita bagi je lah, macam tu lah. Sebab kita ni sesama penulis, kita akan membantu. Okey, kita tak ada buat macam ni saya punya cerita ni, korang punya cerita tak payah bagi. Tak, kita akan membantu, kita akan tolong bagi juga proposal ni, edarkan kepada penerbit yang minta ni. Jadi jangan anggap penulis skrip lain tu sebagai pesaing anda. Okey, lepas tu selepas anda katalah anda dah berjaya, dah ada ni, orang kata dah berjaya dapat job lah, dah berjaya pitching, dah berjaya tu. Ini satu benda yang sangat penting saya nak bagi tahu. Attitude tolong jaga. Kepada penulis skrip ni, attitude kena jaga. Sebab apa? Kita ni dalam satu production ni, bila kita nak bekerja, skrip tu adalah benda utama, benda yang kena siap dulu sebelum benda-benda lain siap. Dia ibarat macam kita nak buat rumah, kalau tak ada plan, macam mana nak buat? Jadi untuk itu, skrip tu kena siap dulu dan ikutlah deadline. Janganlah tunda-tunda deadline tu, lepas tu bila tak boleh tulis, telefon off, tak jawab call. Saya memang pantang bab-bab macam tu. Kalau saya membantu penulis lain, bila tak habis tulis, dia lambat, dia tak jawab call, dia menghilang. Itu perkara paling pantang. Sekiranya anda memerlukan masa pun nak menulis ke apa-apa pun, jawab call, bagi tahu masa, jangan terus hilangkan diri. Okey, lepas tu lagi satu, perangai tu kena jaga. Jangan cepat nak menuduh penerbit ni nak curi idea anda. Tak ada siapa pun nak mencuri idea anda tu. Sebab apa, banyak lagi idea yang bagus. Jadi lepas tu kena bersabarlah. Sebab apabila kita hantar proposal ni, bukannya hari ni hantar esok dapat jawapan. Dia paling tidak pun 6 bulan kena tunggu.
Okey, kena bersabar. Nak tunggu keputusan tu. Kalau ada rezeki ada, tak ada rezeki, simpan proposal tu, mungkin kita boleh guna di lain kali. Saya nak bagi tahu, saya punya proposal saya tak pernah buang macam tu je, sebab saya akan guna. Mungkin kali ini panel yang saya pitching tu tak boleh, dia tak suka idea tu, mungkin 2 tahun lagi panel tersebut terima. Macam tu kan. Lepas tu lagi satu, apabila dah berjaya jadi penulis skrip ni, janganlah terlampau syok sendiri sangat nak mula skrip tu. Mesti ada perbincangan dengan penerbit, mesti ada perbincangan dengan pengarah juga. Sebab kadang-kadang penulis ni macam saya menulis, saya mengarah, saya dah tak adalah saya nak bincang dengan siapa pun, saya bincang dengan diri sendiri je lah pun kan. Kita kena menulis mengikut kesesuaian dengan situasi yang Malaysia punya ragam production Malaysia ni. Janganlah macam kadang-kadang benda tu tak sesuai, benda yang memang tak akan boleh tayang kat TV, bila pengarah suruh tukar je. Jangan terlampau ego tak mau tukar ya. Okey, saya rasa itu je lah. Saya boleh bagi tahu tips sedikit mengenai macam mana nak menghantar, orang kata nak masuk line, nak jadi penulis skrip ni. Okey, sebelum saya mengakhiri saya punya video ni, saya nak bagi tahulah. Ini topik mengenai telemovie saya Kalut. Banyak juga saya terima komen-komen yang minta sambung Kalut tu. Okey, saya nak bagi tahu, Kalut tiada sambungan. Itu sahaja. Atas sebab-sebab tertentu kita tak akan buat sambungan, dan saya tak akan fikir pun cerita sambungan. Terima kasihlah atas idea-idea yang ada tu. Mungkin idea tu boleh buat cerita lain, tapi bukan Kalut. Kalut itu sahaja. Okey. Okey, sekian saja untuk video saya kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.